A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi dalam Voice Over Challenge Shadow Chapter, iaitu satu konsep baru yang akan disiarkan pada hari Selasa, Khamis dan Sabtu. Saya harap anda suka dengan konsep baru di channel ini. Hari ini saya akan kongsikan 5 kisah seram yang diambil dari buku Wajah di Sebalik Cermin. Kalau anda dah bersedia, jom dengarkan. Kisah ini disampaikan oleh Dayang Syazwani Awang Syamsul, Seri Aman, Sarawak. Pernah tak anda mengalami keadaan di mana anda rasa ada sesuatu di belakang anda apabila sedang melihat cermin? Mungkin ada yang tidak pernah mengalaminya. Apa yang hendak saya paparkan ini adalah pengalaman saya tentang kelibat tersebut. Ia berlaku pada penghujung tahun 2011 lalu. Antara isi rumah sewa kami, biasanya sayalah orang yang paling lambat sekali masuk tidur. Biasanya dalam pukul 1 atau 2 pagi baru saya masuk ke bilik. Seperti biasa, sebelum tidur saya akan basuh muka terlebih dahulu. Ia sudah menjadi amalan saya sejak sekolah menengah lagi. Walau penat atau mengantuk macam mana sekalipun, saya tetap akan lakukannya. Suatu malam, ketika saya hendak mencuci muka, saya memandang cermin. Dari ekor mata, saya perasan ada semacam kelibat melintas di belakang. Pada awalnya, saya buat tak kisah saja. Mungkin Fatin yang lalu. Sebab sebelum saya masuk ke bilik air tadi, Fatin bangun. Katanya hendak minum. Jadi, saya syak kelibat itu mesti Fatin. Tapi, saya agak muskil. Kenapa Fatin jalan tidak berbunyi langsung? Agaknya dia tidak mahu terperanjatkan saya. Untuk memastikan itu Fatin atau bukan, saya memanggil namanya. Tin, Fatin. Fatin tak menyahut langsung. Takkan dia tak dengar panggilan saya? Fatin! Saya kuatkan suara. Haram tak menyahut. Dah masuk ke dalam bilik lah tu. Saya keluar dari bilik air dengan muka yang masih comot dengan krim pun cuci muka, terus menuju ke bilik Fatin. Tapi Fatin ada di dalam biliknya. Saya terpaku. Tak mungkin Fatin dah tidur. Takkan sekejap sangat. Tadi baru dia melintas di belakang saya. Fatin bukan saja sudah tidur, malahan siap berdengkur lagi. Kalau Fatin dah tidur dan siap berdengkur, siapa yang berada di belakang saya tadi? Melihatkan Fatin sudah tidur, saya ke bilik air semula untuk membilas krim pun cuci yang masih melekat di muka. Ketika kali kedua saya menyapu air ke muka, sekali lagi ada kelibat seperti yang saya perasan sebelumnya tadi melintas di belakang saya. Tidak semena-mena bulu roma saya meremang. Bukan bulu roma di tangan je, saya rasa bulu roma halus yang ada di muka saya turut meremang. Cepat-cepat saya bilas muka. Sesudah bilas, saya mengenakan cermin mata. Barulah clear. Saya menuju ke bilik Fatin semula. Dia masih lagi baik punya berdengkur. Saya semakin bingung. Kalau Fatin masih tidur, habis tadi kelibat siapa? Siapa lagi ada di dalam rumah ini? Lina tak balik malam ni. Dia tidur di rumah makciknya. Jangan-jangan, tak mungkin. Saya rasa kelibat itu hanya khayalan saya saja. Kalau dah rasa seram tu, macam-macam boleh terlintas di kepala. Saya harapkan ia hanyalah khayalan saja. Ketika menuju ke bilik, sekali lagi saya rasakan ada sesuatu yang mengekori. Saya mematikan langkah dan terus menoleh ke belakang dengan pantas. Manalah tahu kalau saya dapat lihat siapa dia. Tak ada. Memang tak ada sesiapa. Saya berjalan semula dengan pantas menuju ke bilik. Di depan pintu bilik, saya membaca Al-Fatihah. Sambil saya membaca, bulu roma tangan saya naik semula. Habis baca Al-Fatihah, saya buka pintu dan kemudian menutupnya dengan cepat. Tujuannya supaya benda yang mengekori saya tu tidak dapat masuk ke dalam bilik. Di dalam bilik, saya baring di atas lantai dan bukan di atas katil. Dari lantai, saya seakan-akan terpandang ada benda berada di atas katil. Saya tak pasti siapa atau apa. Saya bingkas bangun, tapi tak ada sesiapa pun di katil. Saya semakin panik. Lalu saya bangun dan baring di atas katil. Saya tidak mematikan lagi lampu. Biarlah ia terpasang. Kalau hantu atau apa-apa sekalipun, sudah tentu ia tidak suka kepada tempat yang terang benderang. Itu anggapan saya. Dada saya berdebar tidak keruan. Sambil mata saya liar memerhati sekeliling di dalam bilik, saya tidak henti-henti membaca Al-Fatihah dan ayat kursi. Entah bila masa saya terlelap, saya pun tak tahu. Bila saya tersedar, sudah pukul 5 pagi. Saya bangun. Dari celah-celah atas daun pintu, saya lihat lampu di bilik air sudah terpasang. Mungkin Fatin yang buka, sebab biasanya dia yang bangun dulu. Saya duduk di kerusi dapur menanti giliran untuk mandi. Hari itu saya terpaksa bangun awal kerana saya kena ke ofis awal. Ada kerja yang perlu disiapkan sebelum staf lain sampai. Lama juga saya menanti Fatin keluar dari bilik air, tapi dia tak keluar-keluar. Bilik air pun senap je.
tak ada bunyi macam orang mandi. Lama sangat menunggu, saya menuju ke bilik Fatin. Sekali lagi saya terkejut, Fatin masih tidur lagi. Habis tu siapa yang di dalam bilik air? Mungkin Fatin dah bangun tadi. Dia ke bilik air dan lupa untuk matikan lampu bilik air kot. Saya cuba untuk merasionalkan fikiran dan buang jauh-jauh andaian yang bukan-bukan. Saya menuju ke bilik air semula untuk mandi. Tapi sekali lagi peristiwa malam tadi terjadi. Ketika menuju ke bilik air, di belakang saya seolah-olah ada benda yang mengekori. Sekali lagi juga bulu roma saya meremang. Walaupun rasa tidak selesa diekori, saya tetap juga ke bilik air untuk mandi dan kemudian ke pejabat. Petang tu setelah pulang dari kerja, Fatin menunggu saya di restoran berhampiran untuk makan malam. Pelik saya tengok Fatin. Selalunya jarang dia ajak saya makan malam bersama-sama. Biasanya dia dengan Mali, teman lelakinya. Di restoran yang letaknya tak jauh dari rumah kami, Fatin ceritakan kisah yang dia alami semalam dan pagi tadi. Kata Fatin, ketika dia bangun untuk minum malam tadi, dia rasakan ada benda mengekorinya. Fatin sangkakan saya, jadi dia buat biasa je. Bila dia panggil, saya tidak menjawab. Mulalah dia mencari saya. Dia ke bilik saya dan tengok saya sedang tidur. Saya terkejut mendengar cerita Fatin. Ceritanya macam sama saja dengan cerita saya. Saya ke bilik air untuk mencuci muka sebelum masuk tidur, sedangkan Fatin ke dapur untuk minum. Adakah kami mengalami perkara yang sama? Tapi nyata, nampaknya macam itulah. Dipendekkan cerita, ada benda melintas di belakang kami dan ada benda mengekori kami. Sejak hari itu, Fatin ajak saya tidur di ruang tamu. 3 malam kami berdua tidur di ruang tamu. Malam keempat, barulah Lina pulang dari rumah makciknya. Kami ceritakan segala-galanya kepada Lina. Lina pun macam kita orang juga, penakut. Akibatnya, mulai malam itu, kami semua tidur di ruang tamu sampailah sekarang. Syukurlah, sejak kami tidur bersama, gangguan itu tidak berulang lagi. Diceritakan oleh Abdul Rahman Jamil, Kuala Terengganu. Pada tahun 1980-an, keluarga pakcik sebelah mak saya tinggal di sekitar Bukit Besi, Terengganu. Sesiapa yang melalui jalan Jerangau, Jabur sudah tentu tahu kawasan sekitar jalan tersebut. Pada tahun 80-an, ia memang lengang. Keadaan lengang ini lebih terasa bila tiba waktu malam. Sunyi macam dikubur. Pakcik saya dan keluarganya yang tinggal di kawasan Bukit Besi, yang jalan utamanya adalah jalan Jerangau Jabur, pernah mengalami gangguan yang menggemparkan penduduk sekitar kawasan tersebut. Kisahnya bermula apabila sudah 3 malam keluarga pakcik saya terdengar suara budak menangis. Pada malam pertama, keluarga pakcik saya terdengar suara budak merengek. Yang peliknya, jarak antara sebuah rumah dengan sebuah rumah yang lain agak jauh. Rumah jiran yang paling dekat berjarak sekitar 400 meter. Kalau ada budak merengek sekalipun, mustahil suara tersebut boleh sampai di pendengaran keluarga pakcik saya. Kejadian budak merengek pada malam itu tidak berapa diendahkan oleh keluarga pakcik saya. Pada malam berikutnya pula, mereka terdengar lagi suara yang agak pelik. Kali ini bukan merengek, tetapi bunyi budak menangis. Suara tersebut sangat jelas. Kemudian perlahan-lahan dia terus hilang. Tidak berapa lama kemudian, suara tangisan tu terdengar kembali. Lalu pakcik dan makcik saya keluar untuk meninjau di luar berbekalkan lampu suluh. Mereka mencari di sekitar rumah. Anehnya, ketika mereka mencari itu, suara tadi tidak kedengaran. Lama juga pakcik dan makcik saya menantikan kalau suara tangisan itu berbunyi lagi. Namun ia tidak muncul-muncul. Disebabkan tidak ada sesiapa yang menangis di luar, pakcik dan makcik saya masuk semula ke dalam rumah. Tapi tidak berapa lama kemudian, suara budak menangis itu kedengaran semula. Kali ini hanya pakcik saya saja yang keluar rumah, yang lain hanya menunggu di dalam. Namun puas pakcik saya mencari di sekitar rumah, jawapannya tetap hampa. Tiada sesiapa pun di luar. Malah suara tersebut hilang begitu saja. Hal ini menghairankan pakcik. Bila pakcik saya masuk semula ke dalam rumah, suara tersebut kedengaran lagi. Bosan dengan apa yang berlaku, pakcik saya ambil keputusan untuk biarkan saja suara tersebut. Agak lama juga suara tersebut kedengaran hingga ia hilang terus. Esoknya, pakcik saya ke rumah jiran-jiran. Pakcik bertanyakan adakah mereka dengar apa yang keluarga dia dengar pada 2 malam berturut-turut. Menghairankan, mereka tidak mendengarnya. Jiran-jiran juga hairan, macam mana boleh keluarga pakcik saya saja yang dengar. Satu jawapan yang boleh diterima akal adalah kemungkinan arah suara rengetan dan tangisan itu berdekatan dengan rumah pakcik saya dan dikira sangat jauh dari rumah jiran-jiran yang lain. Pada malam ketiga, semua ahli keluarga pakcik saya berjaga-jaga dan memasang telinga lagi. Lama mereka menantikan suara rengekan atau tangisan
kesan budak malam semalam dan malam kemarin. Namun suara tersebut tidak muncul-muncul. Pakcik saya beritahu kepada ahli keluarganya mungkin malam tersebut suara budak tu sudah tidak mengganggu mereka lagi. Bagaimanapun ketika semua sudah tidur kecuali anak sulung pakcik yang juga merupakan sepupu saya, dia terdengar suara seakan-akan meminta tolong. Dia mengejutkan pakcik dan makcik saya untuk sama-sama mendengarkannya. Kali ini pakcik, makcik dan sepupu saya mendengar satu suara, walaupun tidak berapa jelas dan sayup-sayup, tapi mereka tahu itu suara orang dewasa. Mungkin jaraknya sama dengan suara budak sebelum ini. Suara tersebut tidak merengek dan tidak menangis, tetapi meminta tolong. Kali ini mereka tidak keluar rumah untuk mencarinya seperti semalam. Mereka biarkan saja suara tersebut. Pakcik saya kata mungkin ada sesuatu yang ingin mempermainkan mereka. Setelah lama suara orang dewasa itu meminta tolong, ia hilang begitu saja. Malam berikutnya tidak kedengaran suara rengekan dan tangisan budak atau orang dewasa meminta tolong. Semuanya kembali normal seperti biasa. Pakcik saya keluar rumah untuk memastikan kereta dan vannya sudah berkunci. Ketika hendak mengunci motosikal, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang lelaki dalam lingkungan umur 70 tahun. Pakcik saya tidak mengenali lelaki tersebut. Dia bukan kawan pakcik, jiran atau orang yang tinggal di kawasan tersebut. Setelah memberi salam, lelaki itu memberitahu ada 2 orang yang dalam kesusahan. Kereta mereka rosak. Lelaki itu meminta pakcik saya menolong orang yang dikatakan oleh lelaki tersebut. Setelah mendengarkan cerita lelaki itu, pakcik saya memintanya tunggu sebentar. Dia ingin menukar pakaian. Pakcik segera masuk ke rumah dan memberitahu makcik saya yang dia ingin melihat kereta rosak yang dikatakan oleh lelaki tua tadi. Pakcik mengajak anaknya iaitu sepupu saya menemaninya. Beberapa minit kemudian, pakcik dan sepupu saya keluar ke anjung rumah. Namun mereka mendapati lelaki yang meminta pertolongan daripada pakcik saya telah tiada. Tak tahulah dia pergi ke mana. Pakcik saya sangka mungkin dia dah jalan dulu ke tempat kereta rosak tersebut. Masalahnya, lelaki tersebut tidak memberitahu pakcik apakah jenis kerosakan yang dialami oleh kereta itu. Pakcik yang kebetulan tahu sedikit sebanyak hal-hal kereta menyuruh sepupu saya sediakan 2 buah lampu suluh bersaiz kecil dan besar, pam angin, segelin air, segelin minyak petrol dan peti yang mengandungi peralatan membaiki kereta. Walaupun lelaki yang meminta jasa baik pakcik saya itu telah hilang entah ke mana, tapi pakcik saya tahu lokasi di mana kereta rosak yang dikatakan oleh lelaki tadi. Tak ada masalah disebabkan lokasi kereta rosak itu agak jauh dari rumah pakcik dan dalam gelap malam dia menuju ke tempat tersebut dengan menaiki van berdua dengan sepupu saya. Tetapi setibanya di lokasi yang disebutkan oleh lelaki tadi, pakcik dan sepupu saya dapati tiada kereta rosak seperti yang dikatakan. Lelaki yang datang ke rumah pun tiada di lokasi tersebut. 2-3 kali mereka mencari kereta tersebut namun tidak jumpa. Adakah pakcik saya telah dipermainkan oleh lelaki yang tidak dikenali tadi? Tidak mungkin. Menurut pakcik, wajah lelaki tersebut redup dan tenang. Tidak ada gambaran langsung dia seorang penipu atau orang jahat. Setelah gagal mencari kenderaan yang rosak itu, pakcik dan sepupu saya ambil keputusan untuk pulang sahaja ke rumah. Bagaimanapun, ketika van baru bergerak beberapa meter, sepupu saya perasan ada kesan rumput condong akibat kesan brek tayar kereta. Pakcik serta-merta memberhentikan vannya. Sepupu saya turun dan menyusuri jejak kesan tayar kereta pada rumput di tepi jalan. Mereka terkejut kerana kesan tayar kereta itu berakhir di tepi gaung yang curam. Kedalaman gaung tersebut lebih kurang 60 meter. Mereka berpandangan sesama sendiri. Mungkin ada kereta di dalam gaung tersebut. Ia terbabas dan menjunam ke bawah sana. Nak turun ke bawah gaung memang tidak mungkin. Sudahlah dalam, curamnya hampir-hampir 90 darjah. Mereka berdua menyuluh ke bawah gaung yang penuh dengan belukar serta pokok-pokok renek. Disebabkan gaung itu dipenuhi belukar serta pokok-pokok renek, mereka tidak nampak ada kereta di situ. Namun begitu, pakcik dan sepupu saya yakin ada kereta di bawah gaung sana. Jangan-jangan itu adalah kereta yang dimaksudkan rosak oleh lelaki yang datang ke rumah tadi. Pakcik saya mengasyaki sesuatu. Peliknya, kalau kereta itu terjunam ke dalam gaung, kenapa lelaki yang datang meminta bantuan kata kereta itu rosak? Kenapa dia tidak cakap ada kereta masuk gaung saja? Kan senang. Kenapa perlu berbohong? Itu pertanyaan daripada sepupu saya. Bagaimanapun, pakcik saya bersangka baik. Namun, sebagai orang muda, sepupu saya tetap mengatakan lelaki yang kononnya datang bagi pihak tuan punya kereta yang rosak itu sebenarnya telah mempermainkan mereka. Apa tujuan orang tua itu berbohong? Hanya dia saja yang tahu. Setelah merasakan mungkin ada kereta di dalam gaung, pakcik dan sepupu saya memberitahu jiran-jiran yang berdekatan. Tidak lama kemudian, ramai penduduk di sekitar situ datang ke lokasi tersebut diikuti oleh sekumpulan anggota polis. Bukan saja pihak polis yang datang, van ambulans
dan lori kren penarik kereta juga turut berada di tempat kejadian. Setelah beberapa anggota polis, penduduk kampung dan kaki tangan ambulan turun ke bawah gaung, mereka dapati sebuah kereta berwarna hitam berada di situ. Pakcik dan sepupu saya tidak ikut turun. Mereka dan ramai penduduk kampung menanti di pinggir gaung. Setelah beberapa ketika, pakcik, sepupu saya dan penduduk kampung melihat dua tubuh di bawah naik, seorang dewasa dan seorang budak dalam lingkungan umur 3 ke 4 tahun. Dari agakan pakcik dan sepupu saya, mangsa itu telah meninggal dunia. Pada masa itu, mangsa kemalangan yang telah meninggal dunia tidak dibungkus dengan plastik hitam seperti sekarang. Jadi, pakcik, sepupu saya dan penduduk kampung nampak dengan jelas wajah serta keadaan mangsa malang tersebut. Alangkah terkejut pakcik saya apabila mendapati mangsa dewasa yang dibawa dari bawah gaung itu adalah lelaki yang datang ke rumah meminta bantuan tentang kereta rosak tersebut. Pakcik menceritakan kepada orang yang berada di situ apa yang keluarganya alami dari beberapa malam lepas hingga mayat dua mangsa kemalangan tersebut ditemui. Semuanya terkejut dengan penjelasan pakcik saya. Kalau begitu, suara lelaki yang meminta tolong semalam itu mungkin suara lelaki malang tersebut. Suara rengekan dan tangisan pada 2 malam berturut-turut yang keluarga pakcik saya dengar pula adalah suara budak yang menjadi mangsa kereta di dalam gaung. Lebih kurang seminggu kejadian itu berlaku, seorang kawan pakcik saya memberitahunya sebenarnya kereta yang masuk ke dalam gaung dan 2 mangsanya telah dilaporkan hilang 6 hari sebelum mereka dijumpai. Mereka adalah seorang datuk bersama cucunya. Pakcik saya terkejut. Kalau sudah 6 hari, mengapa mayat kedua-dua mangsa dalam keadaan elok? Kalau ikutkan logik, mayat-mayat tersebut bukan saja sudah busuk, malah sudah berulat. Mungkin juga mayat tersebut tidak sempurna kerana sudah dimakan oleh binatang buas. Namun kedua-dua mayat tersebut tidak menampakkan mereka telah meninggal 6 hari. Kenapa? Apabila difikirkan kembali, pakcik saya membuat kesimpulannya sendiri. Mungkin mangsa yang meninggal dunia itu orang yang baik-baik, sebab itulah mayatnya terpelihara. Tetapi mungkin juga suara rengekan dan tangisan yang keluarga pakcik saya dengar adalah memang suara budak berkenaan. Cuma orang tua yang datang ke rumah pakcik saya dan memberitahunya ada kereta rosak itu yang menimbulkan pertanyaan. Saya tahu ada yang tak berapa percaya dengan cerita saya ni. Terpulanglah sebab benda-benda gaib macam ni memang susah nak diterima akal kecuali bila kita alaminya sendiri. Diceritakan oleh Suhaimi Nong, Kuala Lumpur. Anda tahu burung ruak-ruak ada yang memanggilnya wak-wak. Bagi yang berasal dari kampung, saya yakin anda tahu. Burung ruak-ruak kecil saja, kakinya halus dan jenjang. Bulu di bahagian atas badan berwarna hitam, manakala bahagian bawah, iaitu bermula daripada atas mata hingga ke perut, berwarna putih. Bulu di bawah ekornya pula berwarna perang. Dahulu ketika saya duduk di kampung, rajin juga saya mengikut orang-orang tua dan kawan-kawan pergi mendekut burung ruak-ruak. Alat yang digunakan adalah buluh pendek yang mempunyai 2 buah lubang depan dan atas. Apabila ditiup, jari telunjuk atau hantu akan dimain-mainkan secara serentak pada lubang yang kedua hingga menghasilkan bunyi wak 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 seperti mana bunyi burung tersebut. Ada juga orang kampung saya yang membalut hujung buluh itu dengan daun kelapa dan kawal bunyinya dengan menutup serta membuka tapak tangan di hujung lubang balutan daun kelapa itu. Selain itu, ada juga yang membalut lubang di atas buluh itu dengan belon. Bahagian tengah dibuat lubang untuk ditiup, manakala lubang hujung yang terbuka ditutup dengan telapak tangan. Bila ditiup, telapak tangan akan dibuka lalu menghasilkan bunyi wak wak wak. Sesetengah tempat memanggil alat ini buluh dekut. Di tempat saya pula menamakannya buluh pipit. Tujuan mendekut adalah untuk memanggil burung ruak-ruak liar. Untuk pengetahuan anda, mendekut burung ruak-ruak dilakukan di tanah lapang seperti sawah, paya dan belukar pada waktu malam. Biasanya ketika langit gelap, pendekut akan mendekut di bawah sebidang jaring besar dan panjang yang direntang di kawasan lapang itu. Apabila didekut, burung ruak-ruak liar akan tertipu lalu terbang ke arah bunyi dekut. Waktu itulah burung-burung ini terperangkap pada jaring tersebut. Burung-burung yang terbelit pada jaring tadi akan ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam karung yang dibawa. Kadang-kadang ia disembelih di situ juga. Ruak-ruak enak kalau digoreng. Bagaimanapun, orang-orang tua sangat berhati-hati ketika mendekut sebab kata mereka kalau silap dekut benda lain yang datang. Saya pernah menyaksikan, tetapi sebelum itu saya ingin ceritakan dulu satu pengalaman lain. Ceritanya begini. Malam itu saya mendapat tahu suasana
mana rumah jiran kami, Pak Rahman, kecoh. Anaknya Irfan yang berumur 17 tahun meronta-ronta di anjung rumah setelah dibawa balik oleh rakannya Zairi. Zairi adalah rakan sebaya Irfan, juga berumur 17 tahun. Gelagat Irfan seperti diserang histeria, matanya terbuntang luas, mulutnya berbuih. "Lepaskan aku nak kepaya tu!" jerit Irfan seperti dirasuk. Ketika itu, saya dan beberapa orang jiran yang mendengar jeritan Irfan bergegas datang ke rumah Pak Rahman untuk mengetahui apa yang berlaku. Sebaik tiba, kami lihat Irfan meronta-ronta dan cuba melarikan diri ke belakang rumah. Kami terus memegangnya. 3 orang lelaki yang memegang tubuh Irfan rasa tercabar juga dengan kudratnya walaupun bertubuh kecil. Ibu Irfan yang kami panggil Kak Ana menangis teresak-esak kerana tidak sanggup melihat kelakuan anak tunggalnya yang sedang meracau itu. Selepas 15 minit, Imam Bakar sampai. Imam Bakar adalah imam masjid kampung kami. Dia kebetulan melalui jalan di hadapan rumah Pak Rahman. Melihat rumah Pak Rahman dipenuhi orang, Imam Bakar terus singgah. "Kenapa ni?" soal Imam Bakar sebaik naik ke anjung rumah. Sejurus diberitahu keadaan Irfan dan melihat matanya yang terbuntang luas, Imam Bakar dapat mengagak. Ada sesuatu yang tidak kena. "Bawakan air," pinta Imam Bakar. Kak Ana bergegas masuk ke dalam rumah sebelum keluar kembali dengan semangkuk air di tangan. Sambil itu, mulut Imam Bakar terkumat kamit membaca ayat kursi dan selawat yang berulang-ulang kali sebelum dihembus ke telinga Irfan. Kemudian, air tadi dibacakan doa pula. Selepas itu, saya lihat Imam Bakar menyapu air putih ke muka Irfan. Sebaik disapu, Irfan berhenti meronta dan kembali sedar, tetapi badannya masih dalam keadaan lemah. Irfan bernafas tercungap-cungap seperti baru berlari. Zairi yang sedang tersandar di dinding akibat terkejut dengan apa yang menimpa kawannya mula diajukan soalan demi soalan. "Kenapa ni Zairi? Kenapa Irfan jadi macam ni?" soal Pak Rahman kepada Zairi yang kami lihat masih menggeletar tubuhnya. Muka Zairi juga pucat lesi. Setelah disoal beberapa kali, barulah Zairi boleh bersuara. Itu pun dalam keadaan terketar-ketar. Kata Zairi, selepas maghrib, dia dan Irfan meredah berluka dan semak samun di kawasan paya belakang rumah. Mereka mahu menahan jaring untuk menjerat burung ruak-ruak yang diketahui banyak di berluka tersebut. Selepas siap memasang jaring, Irfan terus mendekut. Lebih kurang 10 minit, mereka mula merasa seram kerana tiba-tiba saja ada angin bertiup kencang melanda kawasan paya itu. Peliknya, hanya kawasan paya itu saja yang dilanda angin kencang, sedangkan kawasan sekitarnya tidak. Irfan dan Zairi juga terdengar tapak kaki seperti ada orang yang sedang memerhatikan mereka. Sambung Zairi, mulanya dia mengajak Irfan balik sebab sudah rasa tak sedap hati. Tapi Irfan menolak sebab ketika itu burung ruak-ruak sedang rancak menyahut panggilan buluh dekutnya. Irfan malah berkata, "Jangan takut, tak ada apa-apa yang akan kacau mereka." Selepas memanggil hampir 15 minit, tiba-tiba datang burung ruak-ruak yang cukup banyak melanda jaring yang dipasang. Lebih daripada 20 ekor tersangkut dalam waktu yang hampir serentak. Akibat terlampau seronok kerana banyak burung yang datang, perasaan takut pun mula hilang. Ada di antara burung ruak-ruak itu Zairi dan Irfan tangkap dengan tangan je. Burung-burung tu bagaikan sedang hayal, sedang rancak mendekut. Kata Zairi, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran seekor burung ruak-ruak yang amat besar. Ia lebih besar dari seorang lelaki dewasa. Burung itu terbang laju sebelum merempuh jaring mereka. Melihat burung yang pelik itu, tambah Zairi, mereka berdua terus terpaku. Mulut masing-masing terkunci. Guni berisi burung ruak-ruak terlepas jatuh ke tanah dan semua burung yang telah ditangkap habis terbang keluar. Dalam keadaan terpaku itu, Zairi dan Irfan dapat melihat muncul seekor lembaga berwarna hitam pekat bermata merah tetapi berbentuk seperti burung ruak-ruak memerhatikan mereka. Beberapa saat kemudian, lembaga itu tiba-tiba hilang dan Irfan meracau-racau seperti orang yang hilang akal. Dia mahu lari ke dalam luka tapi sempat ditangkap oleh Zairi. Lepas itulah saya heret Irfan balik ke rumah. Jelas Zairi, air matanya mula mengalir. Mendengar cerita Zairi, kami semua tercengang. Yang tua pula hanya gelengkan kepala. Kemudian seorang jiran yang dipanggil Zubir bersuara, "Nak tangkap burung ruak-ruak bukan boleh senang-senang. Kamu kena ada ilmu sikit. Kena beringatlah, setiap makhluk dalam hutan tu ada penjaganya. Kalau dapat 2-3 ekor cukuplah untuk dimakan. Baliklah, jangan tamak. Kalau semakin banyak yang datang secara tiba-tiba, cepat-cepatlah angkat kaki. Ada yang tak kena tu," pesan Zubir.
cerita Zubir cepat saja disambut oleh yang lain. Seorang demi seorang mula membuka kisah misteri berkaitan burung ruak-ruak. Boleh dikatakan hampir semua jiran yang ada di rumah Pak Rahman pernah mengalami kejadian aneh berkaitan burung ruak-ruak itu. Seorang jiran yang kami panggil Wak Karman bercerita, suatu hari sekitar tahun 2005, dia terjumpa seekor anak burung ruak-ruak yang baru menetas di kebun pisangnya. Wak Karman buat keputusan membawa balik burung itu untuk dibela. Di rumah, anak burung ruak-ruak tu dimasukkan ke dalam sangkar, kemudian diletakkan di dalam rumah. Pada malamnya, ketika semua tidur, burung tersebut buat kacau. Dari dalam bilik, Wak Karman dan isterinya boleh dengar dengan jelas bunyi bising seperti perabot diserit dan dialihkan ke tempat lain. Tapi anehnya, apabila Wak Karman keluar dari biliknya, bunyi tadi serta-merta senyap. Di ruang tamu pula, Wak Karman lihat tiada satu pun perabot yang beralih, masih di tempat yang sama. Mulanya Wak Karman fikir mungkin ada penyamun yang memecah masuk ke rumahnya, tapi bila disiasat, tiada sesiapa. Pintu dan tingkap rumahnya masih terkunci elok, tiada langsung kesan selongkar. Kejadian sama berulang lagi pada malam esoknya sehingga pukul 3 pagi, menyebabkan keluarga Wak Karman tidak dapat tidur dengan lena. Seperti semalam, bunyi bising itu serta-merta hilang sebaik saja Wak Karman membuka pintu. Tiada juga kesan perabot dialih atau pecah masuk. Pada pukul 2 pagi ketika anak perempuan Wak Karman berusia 16 tahun hendak ke tandas, dia ternampak suatu lembaga menyerupai burung berwarna hitam pekat di bahagian dapur. Apabila anaknya menjerit, makhluk itu terus gaib. Keesokan paginya, Wak Karman tidak berlengah lagi, terus melepaskan anak burung ruak-ruak tersebut. Dia percaya apa yang berlaku itu ada kaitan dengan anak burung itu. Ternyata dugaan Wak Karman itu benar. Selepas anak burung itu dilepaskan, malam seterusnya rumah Wak Karman tidak lagi diganggu dengan kejadian bunyi perabot diserik dan kemunculan lembaga aneh seperti burung besar. Seorang lagi penduduk kampung kami bernama Dolah juga mempunyai pengalaman menakutkan ketika mendekut burung ruak-ruak. Cerita Dolah kepada kami, suatu malam seorang diri dia pergi mendekut tepi semak samun berhampiran rumahnya. Hampir setengah jam mendekut, tidak kurang daripada 6 ekor burung ruak-ruak yang tersangkut pada jaring yang dipasang. Semua burung-burung itu dimasukkan ke dalam sangkar yang dibawanya. Dolah bercadang mahu mendekut lagi, tapi baru hendak mula, tiba-tiba dia terdengar suatu suara garau. Sudahlah tu, cukuplah, kata suara garau itu membuatkan Dolah menggeletar ketakutan. Dolah mula panik. Siapa pula yang menyuruhnya berhenti mendekut? Kawan-kawannya atau jiran-jiran? Pelik, mereka tahu ke malam ini dia mendekut, sedangkan Dolah tidak memberitahu sesiapa pun. Tanpa berlengah, sepantas kilat Dolah berlari meredah semak samun pulang ke rumahnya. Burung di dalam sangkar yang sudah ditangkap tadi ditinggalkan begitu sahaja kerana terlampau takut. Esoknya pagi-pagi lagi, Dolah pergi ke tempat dia mendekut burung ruak-ruak tersebut untuk mengambil burung yang ditinggalkannya semalam. Bila sampai, Dolah terkejut kerana tiada seekor pun burung ruak-ruak di dalam sangkar tersebut. Sebaliknya, yang ada hanyalah 6 helai daun kering, sama seperti jumlah burung yang berjaya ditangkapnya semalam. Nak kata burung itu keluar, mustahil, sebab pintu sangkar itu masih berkunci kemas. Saya ikat dengan dawai, kata Dolah mengakhiri ceritanya. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya saya juga pernah mengalami kejadian menakutkan semasa pergi mendekut. Kali pertama kami mendekut di Bendang. Ketika itu malam agak terang, banyak bintang di langit. Sedang rancak mendekut, tiba-tiba Bendang itu ditiup angin kencang. Kemudian kami terdengar pula bunyi haiwan mendengus. Itu kami boleh bertahan lagi, tapi yang kami tidak tahan ialah apabila tiba-tiba terdengar bunyi seekor haiwan besar meluru di tengah Bendang menuju ke arah kami. Anehnya, kami tidak nampak pula ada haiwan sedang meranduk Bendang itu. Apalagi macam lipas kudung kami lari. Esoknya kami pergi ke Bendang semula untuk mengambil jaring yang ditinggalkan semalam. Tapi pelik, kami tengok tidak ada pun pokok padi yang rebah. Sedangkan malam tadi kami dapat dengar dengan jelas pokok-pokok padi itu habis dilanggar haiwan berkenaan. Kira-kira sebulan kemudian kami mendekut di kawasan lapang depan rumah saya pula. Lebih kurang 10 minit mendekut, kami dengar bunyi burung sita datang. Untuk pengetahuan anda, burung sita ini warna bulu dan saiz badannya macam burung puyuh, cuma bahagian kepalanya macam burung ruak-ruak. Kami ingat burung sita, tapi yang datang sebenarnya adalah suatu benda hitam yang cukup besar. Kami tidak dapat melihatnya dengan jelas, tapi kami yakin itu bukan burung. Benda hitam itu hinggap di atas dahan sebatang pokok dan dahan itu bergegar-gegar seperti hendak patah. Apabila ia terjun ke tanah, kami dengar bunyi yang cukup kuat seperti sebiji batu besar terhempas ke tanah. Nak tunggu apa lagi?
cabut. Saya tidak ceritakan kejadian ini kepada jiran-jiran yang hadir di rumah Pak Rahman malam tu. Kenapa? Sebab dalam kedua-dua kejadian tersebut saya mendekut dengan Zairi dan Irfan. Sebenarnya juga saya lah ketua, sebab umur saya 2 tahun lebih tua daripada mereka. Malah saya lah yang ajak mereka mendekut. Kalau saya ceritakan, teruklah saya kena marah. Akibat kejadian itu, Irfan bertaubat takkan mendekut lagi. Begitu juga dengan saya dan Zairi. Sudah hampir 15 tahun kejadian ini berlaku. Saya pun sudah berhijrah ke Kuala Lumpur. Namun setiap kali pulang ke kampung kami di bahagian Serai Perak dan ternampak burung ruak-ruak berlari di tepi paya atau melintas jalan, kejadian tersebut terbayang semula di ingatan. Kisah ini diceritakan oleh Raudatul Nisa, Kuala Lumpur. Saya, Lia dan Ida masih rancak berbual, sedangkan lampu di dom asrama sejak pukul 11 lagi sudah ditutup. Bagi kami, berbual di dalam gelap lebih menyeronokkan, lebih suspens dan tak ada sensor-sensor sangat. Nak cerita apa? Cerita saja, tak perlu malu-malu. Malam tu banyak kisah yang kami ceritakan, dari bab pelajaran hinggalah kepada bab kekasih. Anda pun tahu, remaja berusia 17 tahun yang baru hendak meningkat dewasa. Memang begitu kan? Seronok apabila bercerita bab kekasih. Sedang rancak berbual, kami ternampak teman satu dom, Suraya, yang tidur selang beberapa katil, tiba-tiba bangun. Suraya kemudian menunung keluar dari dom. Kami berasa pelik. Dia nak pergi ke mana? Saya, Lia dan Ida kenal sangat dengan Suraya. Dia ni memang penakut, hendak ke tandas pun pasti berteman. Tetapi kali ini dia keluar sendirian, dalam gelap pula. Pelik. Ida segera bangun. Dia mengintai ke mana Suraya pergi. Dengan bantuan cahaya lampu di kaki 5 asrama, dia melihat Suraya berjalan meluru menuruni tangga. Weh, mari sini, cuba kau tengok ke mana ayah nak pergi tu. Ida memanggil kami. Kami terus keluar untuk memerhati Suraya. Tidak sampai 5 minit, kami lihat Suraya sudah berada di padang, kira-kira 50 meter dari asrama. Kami menggaru kepala. Pelik, bagaimana Suraya boleh keluar dari bangunan asrama, padahal pada waktu malam begini pintu tangga bawah telah dikunci oleh warden. Takkan warden terlupa nak kunci pula? Tak logik. Suraya buka mangga tu sendiri. Lagi tak masuk akal. Dia bukannya ada kunci mangga tu. Malah masa keluar dari dom, kedua-dua belah tangannya kosong, tidak bawa apa-apa. Lagipun kami tak dengar langsung bunyi mangga dibuka. Bulu roma mula meremang. Kami terus memerhati ke mana Suraya pergi dan nampak Suraya berjalan ke arah bengkel lama di sebelah asrama. Bangunan tu dikatakan keras. Dahulu ada pelajar yang mati di situ selepas dirogol dan dijerut lehernya oleh 2 orang pengawal keselamatan. Sekali lagi, kami berpandangan sesama sendiri. Selama ini tidak ada seorang pun yang berani pergi ke tempat itu di kala malam begini. Sekarang apa yang Suraya cari di bengkel tersebut? Kalau dia ada tertinggal barang di situ, kenapa tak ajak kami? Atau ada seseorang sedang menunggunya di sana? Kalau ada, kenapa tidak beritahu kami? Sebab memang bahaya kalau berjalan seorang diri dalam gelap-gelap begini. Macam mana weh? Nak buat apa ni? Tanya saya. Kami membuat keputusan untuk memberitahu warden, iaitu Cikgu Syuhada. Tanpa berlengah, kami berlari ke biliknya dan menceritakan segala yang berlaku. Pada mulanya, Cikgu Syuhada tidak percaya. Namun setelah melihat Suraya tiada di katil dan pintu tangga bawah pun masih terkunci, dia segera memanggil warden cikgu lelaki dan juga pengawal keselamatan asrama. Beberapa orang kawan yang sedar apa yang sedang berlaku datang mendapatkan kami. Mereka juga risaukan Suraya. Kami semua bergerak ke bengkel lama tersebut. Sampai di situ, suasana sungguh gelap. Tidak nampak kelibat sesiapa pun di bengkel berkenaan. Kami memanggil-manggil Suraya, namun tiada sahutan. Kami mencari di sekitar bengkel lama itu, tetapi setelah hampir 2 jam mencari, kelibat Suraya tidak juga kelihatan. Akhirnya, memandangkan waktu sudah terlalu lewat dan subuh akan masuk 2-3 jam lagi, warden membuat keputusan untuk menghentikan sementara usaha itu. Sekitar pukul 7.30 pagi, Cikgu Syuhada menghubungi keluarga Suraya. Dia bertanya kalau Suraya ada pulang ke rumah, tetapi keluarga Suraya menafikannya. Semuanya bingung memikirkan apa yang berlaku. Berita kehilangan Suraya menjadi hangat. Semua warga asrama mula bercerita mengenai hal ini. Disebabkan risau dengan keselamatan Suraya, pihak sekolah membuat laporan polis. Di samping itu, mereka juga meminta tolong dari seorang ustaz untuk mengesan sahabat kami itu. Malam itu, ustaz datang ke asrama. Mengikut kata ustaz, Suraya memang berada di dalam bengkel tersebut, cuma dia disorokkan oleh makhluk halus. Sebab itulah dia tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Kita kena buat sesuatu, kata ustaz berkenaan, lalu memberitahu warden tentang
rancangannya. Tepat pukul 12 malam, ustaz itu memulakan bacaan. Selepas itu, dia bersama semua warga asrama kami melakukan solat hajat. Tamat saja solat hajat, kami semua diminta membaca surah Yasin pula. Semasa pelajar membaca surah Yasin, ustaz bersama 3 orang guru dan beberapa orang pelajar termasuk saya, Ida dan Lia, pergi ke kawasan bengkel lama itu. Ustaz berkenaan membaca beberapa baris ayat Al-Quran. Mulutnya terkumat kamit, lalu dihembuskan ke dalam sebekas air yang berada di tangannya. Lalu dia menjuruskan di hadapan pintu masuk bengkel. Sejurus air dijirus, tiba-tiba kami mendengar satu suara hilayan yang sungguh menakutkan dari dalam bengkel tersebut. Apa yang mengejutkan kami, tidak semena-mena juga suasana malam itu berubah. Angin tiba-tiba bertiup kencang, daun-daun kayu berterbangan naik ke udara. Suara hilayan itu terus kedengaran. Ia sungguh mengerikan kerana bertingkah-tingkah dengan bunyi seperti ngauman singa. Ustaz itu terus membacakan ayat Al-Quran, kemudian bangun dan bersilat. Dia seolah-olah sedang berlawan dengan sesuatu yang sangat kuat, tetapi tidak dapat dilihat jasadnya. Kami hanya memerhati saja ustaz itu bergelut seorang diri. Kalau anda lihat apa yang berlaku, pasti anda juga berasa seram. Setelah setengah jam berlalu, kami terdengar suara orang batuk dari dalam bengkel. "Cikgu, masuk ke dalam, bawa Suraya keluar," jerit ustaz. 2 orang guru segera masuk ke dalam bengkel. Di situ mereka lihat Suraya terbaring di atas lantai dalam keadaan tidak bermayar. Mulutnya dipenuhi darah, ulat-ulat halus juga berkerumun di mulutnya. Mereka segera memapah Suraya keluar. Kami terus bekerja mengerumuni Suraya yang dibaringkan di atas lantai simen. Kami lihat mata Suraya terbeliak ke atas, tubuhnya pula menggeletak seperti ikan yang kelemasan. Ustaz itu sekali lagi membaca ayat Al-Quran, lalu ditiupkan di sebelah kiri telinga Suraya. Suraya meronta. Dia meraung dan menolak kedua-dua orang guru yang cuba membantunya. Aneh, walaupun tubuhnya agak kecil, tetapi malam itu kudrat Suraya begitu kuat sehingga kedua-dua guru berkenaan terpelanting. "Siapa kau? Jangan ganggu aku!" jerit Suraya dengan muka yang menyinga. Ustaz itu tidak peduli. Dia terus membaca ayat-ayat Al-Quran dan kemudian meniup ke arah Suraya. Mungkin anda pernah lihat proses rawatan sebegini. Begitu juga dengan Suraya. Dia menjerit-jerit kesakitan apabila ustaz meniupkan ayat-ayat Al-Quran ke arahnya. Bukan itu saja, kami lihat dia menutup telinga dan meludah-ludah ke arah ustaz. Suara Suraya berubah menjadi seperti seorang lelaki. "La ilaha illallah, Allahu Akbar." Selepas baca, ustaz terus menepuk ke belakang badan Suraya. Serentak dengan itu, Suraya terus termuntah darah. Darah yang berwarna merah kehitaman melimpah ke lantai. Baunya sungguh busuk, sebusuk bangkai. Suraya lembik dan kepenatan. Kira-kira 10 minit kemudian, Suraya mulai pulih. Dia perlahan-lahan membuka matanya dan terus menangis. Suraya terus dibawa ke surau, kemudian dimandikan oleh cikgu syuhada dan selepas itu diberikan sedikit makanan. Setelah Suraya kelihatan stabil, cikgu syuhada mula bertanya kepadanya apa yang berlaku. Suraya menceritakan kepada kami, malam itu ketika sedang tidur, tiba-tiba dia terdengar satu suara memanggil namanya. Selepas itu dia tidak sedar apa yang berlaku. Suraya sebaliknya rasa dirinya dikawal oleh sesuatu. Apa yang Suraya ingat, dia sudah berada di dalam bengkel tersebut. Semasa di dalam bengkel, ada seorang nenek yang datang bertemu dengannya. Wajah nenek itu seperti orang biasa saja. Nenek itulah yang memberikan Suraya makan dan minum. Nenek itu mahu membawa dia pulang ke kampungnya. Awalnya Suraya menolak, tetapi apabila dipujuk berulang kali, akhirnya dia bersetuju. Kata Suraya, nenek itu membawanya ke sebuah kampung yang dihuni oleh manusia yang sungguh pelik. Wajah mereka amat menakutkan. Ada yang bertaring, ada yang bertanduk, tidak kurang juga yang matanya tersembul keluar. Suraya berasa takut, tetapi disebabkan nenek itu selalu berada di sisinya, dia berasa selamat. Nenek itu menemani Suraya ke mana sahaja dia pergi. Dia juga memanggil Suraya dengan gelaran Puteri Merah. Tambah Suraya lagi, nenek itu turut memberikan sebentuk cincin kepadanya. Setelah memakai cincin tersebut, Suraya terus tidak sedarkan diri sehinggalah dia terjaga dan dikelilingi oleh guru-guru lelaki. "Mana cincin tu?" soal cikgu syuhada. "Ni ada dekat tangan, tapi saya tak boleh buang," balas Suraya sambil menunjuk jari manisnya. Cikgu syuhada terpinga-pinga. Dia tidak nampak sebentuk cincin pun di jari Suraya. Kami juga tidak nampak cincin yang dimaksudkannya. Hanya dia seorang saja yang nampak. Kejadian itu menyebabkan pihak sekolah mengambil keputusan untuk merobohkan bengkel lama tersebut. Bagaimanapun, selepas bengkel berkenaan diruntuhkan, banyak kejadian histeria berlaku di sekolah kami. Kata orang, mungkin makhluk itu marah kerana kawasan perkampungannya dirobohkan. Itu cerita orang. Saya tak berani nak kata betul atau tidak. Selepas kejadian itu juga, kami dapati perangai Suraya menjadi semakin pelik. Dia lebih suka menyendiri. Pada waktu tengah malam, Suraya sering kelihatan bersembang dengan seseorang sedangkan tiada sesiapa di hadapannya. Saya
Lia dan Ida, kami terus berkawan dengan Suraya. Tetapi bila tengok dia lain macam je, kami terus suruh dia mengucap dan berzikir. Penghujung 2011, kami tinggalkan sekolah berkenaan yang terletak di sebuah daerah di Pahang. Sekarang saya menuntut di sebuah IPTS di Kuala Lumpur, manakala Lia dan Ida di UiTM Shah Alam. Suraya biarpun menetap di bandar yang sama iaitu Jerantut, namun kami sudah lama tidak berjumpa. Kabarnya Suraya kini bekerja di sebuah syarikat komputer di Kuantan. Saya dengar kejadian itu serba sedikit memberi kesan buruk kepada kesihatannya. Kisah ini diceritakan oleh Zarizal Zahidan, Petaling Jaya, Selangor. Saya masih ingat dahulu di rumah nenek saya di Muar, Johor, ada membeli ikan puyuh. Ikan-ikan itu nenek masukkan ke dalam bekas kaca yang kami panggil telap. Untuk pengetahuan anda, bekas kaca itu berbentuk bulat, tinggi hampir sekaki dan besarnya lebih kurang paha orang dewasa. Ia biasanya diisi dengan jeruk atau kuih dan biskut. Bila dah habis jeruk dan biskut itu, nenek isinya dengan air dan membeli ikan puyuh. Ada sebiji telap ikan puyuh di rumah nenek. Mulanya saya ingatkan nenek beli ikan-ikan itu untuk dijadikan teman berkawan, lantaran nenek hanya tinggal berdua dengan sepupu saya, Izam, iaitu anak Pak Long saya yang juga anak sulung nenek. Emak saya pula adalah anak kedua nenek. Pak Long tinggalkan Izam dengan nenek sebab pekerjaannya sebagai askar membuatkan dia sering berpindah-pindah kem di seluruh negara. 3 lagi anak Pak Long dibawa bersama. Keluarga kami tinggal di Kuala Lumpur, tapi selalu juga pulang ke Muar. Setiap kali pulang, saya suka bermain dengan ikan-ikan puyuh nenek. Nenek tidak marah, tetapi nenek pesan jangan lupa untuk tutup balik telapnya. Kalau tidak, nanti ikan puyuhnya melompat keluar. Suatu petang ketika cuti persukalahan, saya dan Izam rasa geram pula untuk melihat ikan-ikan puyuh nenek itu dari dekat. Jadi kami angkat telap itu dan letaknya di atas lantai. Kami buka penutupnya yang telah nenek buatkan lubang-lubang. Kemudian bagi ikan puyuh itu makan telur kerengga yang kami ambil dari sarangnya di pokok durian Belanda. Zam, zam. Seronok tengok ikan-ikan sebesar 3 jari kami itu mencakup telur kerengga tersebut. Sekejap saja sudah habis. Sedang kami bermain ikan puyuh itu, tiba-tiba kami terdengar sesuatu. Izam, jom main bola. Itu suara Marlan, anak jiran sebelah. Dengar aja main bola. Apa lagi? Kami terus melenting. Kami terus berlari keluar dan pakai kasut. Ada 4-5 orang lagi kawan sudah menunggu di padang tidak jauh dari rumah nenek. Hampir senja. Bila kami balik ke rumah, kami terus kena letih. Rupa-rupanya nenek marah sebab 3 ekor ikan puyuhnya sudah hilang. Puncanya, kami terlupa menutup kembali telap itu, menyebabkan ikan-ikan tersebut melompat dan hilang entah ke mana. Mungkin dimakan kucing, mungkin juga sudah mati di atas tanah sekitar rumah nenek. Orang tua, biasalah kan. Lama juga nenek membebel. Kamu kena ganti balik ikan puyuh tu. Carilah dekat mana pun. Kalau tak, susah kita nanti. Dekat sini banyak orang jahat, kata nenek. Kamu pergilah dekat parit sana tu, cari 2-3 ekor, sambung nenek lagi. Tapi entah macam mana, disebabkan seronok sangat bermain, kami terlupa untuk mengganti semula ikan puyuh yang nenek mahukan. Begitu juga dengan hari-hari berikutnya. Lagipun kami bukanlah serius sangat tentang hal itu. Nenek pun agaknya sebab macam-macam perkara hendak difikirkan, dia pun terlupa pasal ikan puyuh itu. Sampailah kira-kira 3 minggu kemudian. Pagi tu, saya terkejut bila nenek tergesa-gesa mengajak saya dan Izam untuk mencari ikan puyuh. Bawa joran, pesan nenek. Apa hal pula ni? Takkan pasal ikan puyuh pun nenek jadi kelang kabut? Pelik betul. Saya dan Izam pun cepat-cepat ambil joran buluh yang sudah sedia ada di bawah rumah nenek. Joran itu selalu kami gunakan untuk memancing di tali air tidak jauh dari rumah nenek. Sampai di tali air, kami terus gali tanah cari cacing. Hari itu kami dapat banyak ikan putih, lundu, haruan dan puyuh. Semuanya nenek masak kecuali puyuh. Nenek masukkan semua ikan puyuh itu dalam 2 biji telap. Selepas dapat membela semula ikan puyuh, saya tengok barulah nenek lega. Saya dekati nenek. Sebenarnya sudah lama saya ingin bertanya, tetapi soalan itu hanya tersimpan saja di kepala. Lantas saya membuka mulut. Nek, apa pasal nenek suka beli ikan puyuh? Lepas tu, kenapa hari ni nenek pagi-pagi lagi dah ajak kami cari ikan puyuh tu? Sebab ada orang nak kacau kita, jawab nenek. Saya tak faham apa yang nenek cakap. Kata nenek, malam tadi melalui lubang yang terdapat di celah-celah dinding papan rumahnya, dia melihat ada pancaran api berlega-lega di luar tingkap bilik. Kemudian nenek melihat seperti ada orang berjalan di tanah. Bunyi tapak kakinya memijak daun-daun kering dan tanah dapat nenek dengar dengan jelas. Tapi nenek tidak berani buka tingkap dan menjenguk keluar kerana bimbang berlaku sesuatu
sesuatu yang buruk. Setelah itu, malamnya nenek bermimpi pula didatangi lembaga hitam yang terdapat api di sekelilingnya. Lembaga itu memandang nenek tanpa berkata apa-apa sebelum nenek terjaga. Anehnya, kata nenek, sebaik terjaga, nenek melihat lembaga hitam itu sedang berdiri di sisi kakinya. Mujurlah dia tidak terlalu panik. Nenek masih boleh membaca ayat-ayat suci menyebabkan lembaga tersebut berundur sedikit demi sedikit sebelum gaib sebaik tubuhnya sampai ke dinding bilik. Ni semua sebab kamu hilangkan ikan puyuh, nenek, kata nenek selepas menyudahkan ceritanya. Saya terpinga-pinga. Kami saling berpandangan. Apa yang nenek cakapkan ni? Apa kena-mengena pula dengan ikan puyuh? Saya tak faham. Begitu juga dengan Izam. Kalau kamu nak tahu, dekat kampung kita ni banyak benda yang tak elok. Tapi benda tu tak boleh nak kacau kita sebab nenek ada bela ikan puyuh. Jelas nenek. Aduh, bila nenek cakap begitu, kami jadi bertambah pening. Nenek dah nyanyuk ke? Dahlah. Nanti bila kamu dah besar, nenek beritahu. Sekarang ni, kamu tolong nenek cari kayu api pula, sambungnya. Peristiwa itu mati di situ saja. Sampailah 7-8 tahun kemudian, apabila saya dan Izam sudah remaja. Kalau tidak silap saya, ketika itu umur kami sekitar 16-17 tahun dan pulang ke kampung untuk beraya. Kami sudah berakal dan mudah sedikit memahami apa yang berlaku di sekeliling kami. Ketika pulang ke kampung dan melihat nenek masih membela ikan puyuh, saya teringat kembali tentang kejadian tersebut. Saya terus ceritakan pada Izam dan kami segera bertanya kepada nenek. Oh ya, lupa saya hendak beritahu. Tidak lama selepas peristiwa ikan puyuh nenek hilang dulu, Izam tinggal semula dengan Pak Long sebab Pak Long mahu memantau persiapannya untuk menghadapi UPSR. Sebagai ganti, Pak Long meminjamkan adik Izam, Syakir, untuk menemani nenek. Kami pun bercerita semula apa yang berlaku dulu supaya nenek ingat kembali apa yang terjadi. Apabila nenek sudah ingat, kami bertanya pula apa maksud kata-kata nenek dahulu tentang ikan puyuh. Nenek memberitahu kami, dia percaya di kampung kami dahulu ada orang yang mengamalkan ilmu hitam, pukau dan bersahabat dengan syaitan. Sebabnya ramai penduduk kampung yang mengadu hilang duit dan barang kemas secara misteri. Ada juga yang diganggu jelmaan-jelmaan menakutkan serta anak dan cucu dirasuk oleh makhluk halus. Apabila orang yang dirasuk tadi dirawat dan syaitan yang menghuni badannya disuruh keluar serta memberitahu siapa tuannya, mereka menyebut nama si Polan dan si Polan tinggal di tepi ladang getah, rumahnya sekian-sekian dan macam-macam lagi. Ramai yang telah diganggu. Tetapi tidak nenek. Kenapa? Sebab kata orang dulu-dulu, ikan puyuh boleh tawarkan ilmu-ilmu hitam dan gangguan tadi, kata nenek. Untuk pengetahuan anda, tawar dalam hal ini ialah bermaksud meluntur, menghalang dan juga menakis ilmu-ilmu hitam serta gangguan-gangguan gaib yang cuba menyerang rumah nenek. Ertinya, kalau ada orang yang mahu memukau atau menghantar ilmu hitam ke rumah nenek, usaha itu takkan berhasil. Ini kerana dalam rumah nenek ada ikan puyuh. Kononnya ikan puyuh mempunyai kuasa mistik untuk menghalang semua itu daripada berlaku. Paling berkesan ialah menghalang pukau. Mistik yang bagaimana? Susah untuk dijelaskan. Sebab itulah kejadian-kejadian itu tidak menimpa nenek. Sampailah ketika ikan puyuhnya kami hilangkan dan selama beberapa minggu itu tidak diganti dengan ikan puyuh lain. Itu petua orang tua-tua dulu. Kamu nak percaya ke tidak, suka hati kamulah. Nenek pun nak kata percaya tak juga, tapi nenek usaha je. Yang berkuasa tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas nenek seperti dapat membaca apa yang terlintas di fikiran kami. Sebenarnya saya tak percaya pun apa yang nenek cakap tu. Bagi saya itu semua omong kosong belaka, mengarut. Ikan puyuh tu bukannya ada kuasa gaib pun. Ia sekadar ikan. Kalau kita tangkap, siang, goreng dan makan. Ikan puyuh tu bukan boleh buat apa pun. Nama pun kelakar, puyuh. Bunyinya macam poyo je. Memanglah apa yang nenek ceritakan itu agak seram juga bunyinya. Tapi dalam diam-diam, saya dan Izam jadikan cerita nenek itu sebagai bahan lawak. Kelakar betul. Logik ke hantu takut nak masuk rumah kita sebab ikan puyuh lagi power darinya? Daripada bela ikan puyuh, baik bela kambing boleh juga makan, kata saya sambil ketawakan nenek. Saya tidak pedulikan sangat apa yang nenek ceritakan. Sampailah beberapa tahun lalu ketika saya sudah pun berumah tangga. Kebetulan isteri saya berasal dari kampung dan suka memelihara ikan. Apabila pergi ke rumah nenek tidak lama selepas kami berkahwin dan melihat nenek ada memelihara ikan puyuh, isteri saya meminta 2 ekor ikan itu untuk membelanya di rumah kami. Nenek tidak kisah, malah menggalakkannya. Setelah lebih beberapa minggu memelihara ikan itu di dalam sebuah
sebuah akuarium kecil. Maklumlah kami tinggal di apartmen, jadi ruang tamu pun kecil juga. Berlaku satu kejadian yang cukup membingungkan kami. Malam itu, isteri saya bermimpi didatangi oleh seorang lelaki yang berwajah hodoh. Tubuhnya besar dan terdapat darah pada tubuhnya. Lelaki itu mengejar isteri saya dan cuba menangkapnya. Tetapi setiap kali dia hampir berjaya menangkap, setiap kali itulah seperti ada sesuatu yang menghalang dan isteri saya dapat melepaskan diri. Mimpi itu berterusan sampailah isteri saya terjaga dari tidur. Esoknya, kami terkejut kerana melihat seekor ikan puyuh kami telah pun mati, manakala seekor lagi hilang entah ke mana. Kami fikir mungkin ikan itu melompat keluar. Kami pun memeriksa akuarium tersebut. Selepas diperiksa, kami jadi bingung. Perkara itu mustahil berlaku sebab akuarium tersebut tertutup rapat. Kalau ikan tersebut melompat sekalipun, mustahil ia mampu membuka pintu akuarium. Pertama, sebab ikan itu bukanlah besar sangat. Lebarnya tidak sampai 3 jari saya. Kedua, ketika itu air di dalam akuarium tersebut tidak sampai setengah. Ikan itu takkan mampu melompat sampai 7-8 inci tingginya untuk membuka pintu akuarium tersebut. Kalau bukan dari pintu itu, mungkin dari lubang lain. Tetapi itu juga tidak mungkin boleh terjadi kerana pintu akuarium itu adalah satu-satunya lubang yang ada untuk membolehkan ikan puyuh berkenaan melepaskan diri. Saya dan isteri mencari-cari ikan tersebut, tetapi sampai ke petang tidak berjumpa. Hendak kata ia melompat dan akhirnya keluar dari pintu depan juga tidak logik sebab pintu berkenaan sentiasa tertutup. Ikan puyuh itu tidak boleh melepaskan diri dari lubang kecil antara bahagian bawah pintu dengan lantai. Akhirnya kami putuskan untuk menunggu sehingga bangkai ikan puyuh itu berbau. Dari situ kami boleh membuang bangkainya. Namun dari sehari ke sehari kami menunggu, tetap tidak ada. Di bawah katil, celah almari, di dapur, di bilik mandi dan semua tempat ikan puyuh itu gagal ditemui. Setelah kejadian itulah kesihatan isteri saya semakin lama semakin merosot. Dia mula meracau seperti dirasuk sesuatu. Isteri saya juga selalu marah-marah tanpa sebab dan bersikap dingin terhadap saya. Pada waktu siang sikapnya normal, namun sebaik matahari mula terbenam, dia mula berubah sikap. Ada saja yang tidak kena. Lepas itu pengsan dan meracau-racau. Apabila saya tanya kenapa, isteri saya pun tidak tahu sebabnya. Akhirnya hubungan kami menjadi tegang. Setelah hampir sebulan begitu, suatu malam ketika isteri saya marah-marah hingga tergamak menghina dan membaling saya dengan pakaiannya, saya membawanya berjumpa dengan seorang ustaz. Saya ceritakan apa yang berlaku. Jangkaan saya bahawa dia diganggu makhluk halus ternyata benar. Ini kerana selepas ustaz memberikan isteri saya minum air yang telah dibacakan Yasin, ayat kursi dan ayat-ayat tertentu, isteri saya tiba-tiba saja lebah. Matanya terbuntang memandang sekeliling. Suaranya juga berubah menjadi garau dan kasar. Kata isteri saya, dia tidak mahu keluar selagi belum selesaikan tugasnya. Ternyata ada sesuatu yang telah merasuk tubuh isteri saya dan saya terkejut kerana semasa dirawat itu, suara makhluk yang merasuk tubuh isteri saya memberitahu tuannya adalah seorang lelaki yang sangat meminati isteri saya. Dia kecewa kerana isteri saya tidak memilihnya dan kemudian berkahwin dengan saya. Oleh kerana itu, lelaki berkenaan menggunakan ilmu hitam untuk mengganggu isteri saya dan menghancurkan rumah tangga kami. Gangguan itu telah dihantarnya tidak lama selepas kami mula bernikah, tetapi ia tidak berkesan kerana ada sesuatu di rumah kami yang menghalangnya. Bagaimanapun, syaitan yang merasuk isteri saya itu berkata halangan itu telah pun dihapuskannya, menyebabkan kini ia mudah untuk mengganggu isteri saya. Halangan itu sudah dihapuskan? Masa itu saya masih tidak faham dan tidak tahu apa yang dimaksudkannya. Kami bukannya ada melakukan amalan-amalan tertentu untuk menghalau sihir dan hantu syaitan. Nak tidur pun kadang-kadang terlupa baca doa. Apabila ustaz berkenaan bertanya apa amalan saya tak tahu nak jawab. Nak kata azimat atau tangkal, lagi tak ada. Tak apalah, nanti kamu fikir dan carilah apa yang benda tu maksudkan, kata ustaz berkenaan. Setelah isteri saya pulih, saya ceritakan lebih terperinci tentang apa yang berlaku. Tidak lupa saya ceritakan tentang misteri kematian serta kehilangan ikan puyuh kami dahulu. Apabila mendengar cerita saya itu, ustaz berkenaan tersenyum. Katanya apa yang berlaku itu cuma Allah saja yang mengetahuinya. Memang salah satu petua orang dahulu untuk mencegah gangguan pukau dan ilmu hitam adalah dengan menggunakan ikan puyuh, tetapi sukar untuk membuktikannya. Sama juga dengan petua simpan kacang hijau untuk elak gangguan tuyul. Susah kita nak cari logiknya. Yang berkuasa cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Terang ustaz tersebut. Seperti mana ustaz itu, saya pun susah hendak percaya dengan kuasa mistik
menarik ikan puyuh. Namun saya sukar juga hendak menafikan bahawa isteri saya mula dirasuk dan diganggu ilmu hitam selepas kematian ikan puyuh kami secara misteri. Apabila saya ceritakan apa yang berlaku ini kepada nenek, dia segera menasihatkan kami supaya cepat memelihara ikan puyuh semula. Nak percaya ke tidak, terpulanglah pada kamu. Kita cuma berusaha, tapi semuanya Allah yang menentukan. Allah lebih mengetahui dan berkuasa daripada segala-galanya. Jelas nenek lebih berkuasa dari ikan puyuh dan syaitan, kan nenek? Saya bertanya dan nenek terus tersenyum. Betul lah tu, jawabnya ringkas. Anda percaya kepada benda-benda macam ni? Semua tu berlaku secara kebetulan atau syaitan sedang cuba mengeliru dan menyesatkan kita? Okey, itu dia 5 cerita daripada saya. Saya harap anda suka dengan konsep baru ni. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.